wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar kerana sudi bersama dengan Agama Nur Iman dalam kuliah Isyak hari ini dengan kitab Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat Jannah yang telah bersedia di Google Meet. Terima kasih kepada grup Agama Nur Iman, tim pengurusan Agama Nur Iman yang dipimpin oleh pengurusi Puan Rosniati binti Mansur dan para barisan AJK-nya. Jadi, bagi memberkati majlis kita pada malam ini, mari sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat, para sholihin, syuhada, alim ulama, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah. Amin. Semoga Allah merahmati dan memberkati majlis kita dan dapat berjalan dengan lancar. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Tafadhal, mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب. Ya Allah, kalau ya Allah yang boleh membolak balik hati kami, tsabbit qulubana ala dinik. Kau tetapkan hati kami ya Allah pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub. Ya Allah, kaulah ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami. Sarrif qulubana ala ta'atik. Kau ubahlah hati kami ya Allah daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian wahai Allah kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah alaina. Ya Allah, bukakan ke atas kami hikmah-hikmah dan juga kebijaksanaan kepada kami. Wanshur alaina, dan limpahkanlah kepada kami wahai Allah min khazain, dari segala sudut khazan rahmatika, rahmat-rahmat kasih sayangmu kepada kami ya Allah ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Faqalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah diberikan Allah, dan semoga kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung lagi dalam bab begitulah kisahnya, begitulah rupanya kisah Nabi Adam yang lepas, iaitu bab yang ke-16. Iaitu kata-kata. Apakah kata-kata pertama? Ketika mana Adam ni mula dimasukkan roh dalam badan dia ni hidup, apa kata-kata pertama dia? Perbuatan. Pertama, dia bukannya kata-kata tapi perbuatan, iaitu pertama dalam hadis rawah Tirmizi
maka perbuatannya itu adalah atasa, bersin. Maka perkataan pertama yang Allah sebut, yang Nabi Adam ni diilhamkan oleh Allah adalah perkataan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya bersin dan kemudian ucap Alhamdulillah. Kemudian Allah mendoakan, fahamidallahu bi'idnih faqala lahu rabbuhu yarhamukallah. Maka Adam pun menjawab yarhamukallah. Begitulah sampai hari ini anak-anak Adam, keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah akhir zaman sama, tak berubah. Bila orang bersin, maka sunnah dia membaca alhamdulillah juga. Bukan bersin maka kita baca excuse me, tak perlu. Kita cukuplah membaca alhamdulillah. Ataupun nak excuse me lepas tu pun tak apalah. Tapi yang pertama sekali bila bersin, maka sunnah. Bukan sunnah Nabi SAW saja, tapi malah manusia pertama sejak diciptakan, maka dia menyebut Alhamdulillah. Maka barang siapa yang disebut ulama adalah hadis-hadis yang sahih, maka barang siapa yang dia mengucapkan Alhamdulillah menjadi satu keutamaan. Menjadi satu tanggungjawab orang-orang yang mendengar bacaan itu, mendoakan yarhamukallah bagi orang lelaki. Kalau yang bersin tu orang perempuan, contohnya isteri saya, ataupun bonda Rosni, dan sebagainya. Maka ataupun ibu-ibu yang ada di sini dia bersin, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang wanita, maka kita pun menjawab yarhamukillah. Kaf tu dibariskan dengan bawah. Kaf tu dibariskan dengan bawah. Laki-laki yarhamukallah, suami kita bersin dan sebagainya, maka kita menyebut yarhamukallah. Bila anak perempuan kita pula, yarhamukillah. Begitulah kita kena mendidik anak-anak kita supaya kita bersin, saling berdoa. Tapi Nabi SAW larang. Sekiranya dia tidak mengucapkan Alhamdulillah, maka jangan mendoakan dia. Jadi ini larangan Nabi. Okey, insyaAllah. Apa hari ini kita menyebut tentang bab, iaitu dan Nabi paling disebut, iaitu bab yang kedua adalah Nabi SAW dalam hadis rawahul Muslim, iaitu Nabi diciptakan adalah satu hari, adalah pada hari Jumaat. Nabi Adam diciptakan oleh Allah adalah pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Maksudnya hari Jumaat ni dah ada dah pada awal lagi cipta. Dekat syurga lagi hari ni dah ada dah. Kan? Sebab tu dalam satu hadis yang disebut oleh hadis dalam Al-Quran, iaitu ketika mana Allah letak dalam Allahu Akbar, surah At-Taubah, ayat yang ke-36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. 12 syahra. 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Iaitu dia 12 bulan ni ditetapkan oleh Allah sejak lagi bumi langit ni cipta. Allah cipta langit bumi ni, masa Allah cipta tu dah memang ada 12 bulan. Memang ada 12 bulan. Maksud dah ada hari. Bulan bukan hari Jumaat, Khamis, Sabtu je. Bulan tu dah ada dah. 12 bulan tu. Mana awal bulan, mana hujung bulan. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan itu, Allah sebut ada 4 bulan yang haram. Ada 4 bulan yang haram. Dzalikad dinul qayyim. Dikata begitulah. Dikata ketetapan Allah bagi agama yang lurus ini. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan itu. Ini Nabi sebut dalam hadis, iaitu boleh menafsirkan hadis daripada hadis rawahul Bukhari. Bulan itu yang bulan 12 bulan itu adalah 4 daripada yang haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata melakukan maksiat pada bulan Rajab ini adalah dilipat gandakan berbanding bulan yang lain. Bulan sebelum kita ni apa? Bulan sebelum kita ni Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kan?
Ini bulan-bulan ini adalah satu bulan yang disebut bulan biasa. Jadi bila kita lakukan maksiat dapat satu lah. Tapi bila kita melakukan bulan Rejab yang ada pada hari ini, iaitu bulan haram, iaitu dosa dia Allah lipat ganda. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir Ibnu Kathir. Malah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa hafizahullah ta'ala menyebut barang siapa yang melakukan maksiat di dalam bulan haram ini sama dengan melakukan maksiat di tanah haram. Di tanah haram. Wa'iyadzubillahi min dzalik. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab ini daripada melakukan dosa. Jadi berhenti komen tentang orang. Berhenti komen kritik, komen artis, komen apa saja, berhenti bulan Rajab ni. Moga-moga kita ambil pula komen tadi tu, komentar tadi tu kita letak pada diri sendiri. Kita ambil waktu-waktu satu saat malam, kita ambil zikrullah wal muhasabah, sehingga kita sendiri komen diri kita, ambil komentar kritik tu letak pada diri kita hingga kita mengalirkan air mata. Ini salah satu antara roh dunia daripada Malik bin Dinar. Jadi ambil satu. Jadi ketika mana saat disebut Nabi Allah, kemudian diciptakan Nabi Adam, ini dah ada hari dah. Bulan pun dah ada dah. Jadi bulan dah ada, tarikh dah ada, sebagainya. Maka disebut apa, cuma tak tahu lagi mana bulan satu, mana bulan dua. Pada zaman Sayyidina Umar, maka ditanyakan, dan antara bulan 12 bulan ni ada lah. Bulannya Syafar, bulannya Safar, Rabiul Awal. Mana satu bulan yang nak letakkan bulan pertama? Tak ada lagi. Maka tetapannya itu berlaku pada bulan, pada waktu, pada saat ketetapan Jumaat kami ada dah. Bulan ada dah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tapi bulan satu mana? Mana nak mula? Jadi ini tak ada. Maka ketika zaman Sayyidina Umar, maka letak. Maka pandangan-pandangan dia di parlimen, macam gitulah. Dia tanya sahabat-sahabat, kita nak mula bulan ni bila? Nak mulakan tahun. Iaitu dia ambil tahun hijrah. Iaitu pada saat satu hijrah ni bermula daripada tahun hijrah Rasulullah. Dan mana bulan yang pertama? Nak mulakan tahun tu daripada bulan apa? Kalau macam ini Januari. Maka dikatakan bahawa yang paling baik kita mulakan tahun ni daripada bulan, dikata bulan orang balik haji. Ini dalam Bidayatul Nihayah. Bidayatul Nihayah yang menyebut bahawa Ibnu Kathir mengatakan bahawa dikatakan bulan mula balik orang balik haji. Zulhijjah orang balik haji. Lepas Zulhijjah apa? Zulkaidah. Lepas Zulhijjah ada Zulkaidah. Kemudian kita ada bulan Muharram. Ada bulan Muharram. Jadi kita mulakan bila mana saat kita dah balik umrah, balik haji. Orang dah balik haji dah selesai, dah balik, mungkin depan balik tu awal Zulkaidah, di tengah Zulkaidah balik tu masih lagi jet lag ni. Kan? Jadi kita mulakan terus pada bulan Muharram, pada bulan pertama. Maksudnya orang dah musafir jauh, orang dah mula ibadat, orang daripada jauh dah boleh balik dan boleh mulakan bulan baru, tahun baru. Sebab tu persidangan waktu zaman Sayyidina Umar ambil bulan Muharram sebagai awal bulan. Awal tahun. Awal bulan yang pertama adalah bulan Muharram. Tapi pada zaman Rasulullah tak ada lagi mana bulan satu, mana bulan dua. Yang ada cuma nama-nama bulan. Tapi dia telah diiktiraf zaman sahabat Nabi, zaman Sayyidina Umar, maka letak bulan Muharram. Maka itu yang ada lagu Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Kan? Lagu dia 12 bulan. Lagu 12 bulan. Okey, jadi insyaAllah. Tu. Okey, hadis dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih Muslim. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qal, bersabda, khairu yawmin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Maka dia kata bahawa sebaik-baik hari pada hari Jumaat, sebaik-baik hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita ni adalah pada hari Jumaat. Sebaik-baik hari, ataupun disebut kadang-kadang disebut penghulu solat, penghulu hari, iaitu pada hari Jumaat. Tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah, dan sebaik-baik terbitnya matahari adalah terbitnya matahari pada hari Jumaat. Sebaik-baik terbitnya matahari
adalah terbitnya matahari pada hari Jumaat. Ini lebih lagi. Kan? Dan kemudian pada hari sebaik-baik hari Jumaat. Sebaik-baik hari terbitnya matahari juga adalah pada hari Jumaat. Fihi, kenapa pada hari Jumaat tu? Iaitu fihi, dia kata padanya itu khuliqa Adam. Padanya itu adalah kenapa dia baik sangat ni? Kerana pada hari itu diciptakan Adam. Diciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Dan kemudian wa fihi dan padanya juga pada hari Jumaat itu udkhilal jannah. Pada hari itu juga Adam dimasukkan ke dalam syurga. Hari itu juga Allah cipta Adam pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Dan pada hari itu juga Adam dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi, dan pada hari Jumaat juga. Hari yang sama juga. Iaitu pada hari Jumaat juga. Bukan hari yang sama. Maksudnya pada hari Jumaat juga. Maka dikeluarkan. Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga juga pada hari Jumaat. Dan ada tambahan lagi dalam hadis yang lain. Tambahan hadis yang lain disebutnya. Banyak lagi hadis yang lain. Tambahan dia adalah terjadinya hari kiamat. Tidak lain. Dia tak akan jadi pada hari kiamat ini, melainkan terjadinya pada hari kiamat ini berlaku pada hari Jumaat. Hari Jumaat. Ini kelebihan. Ini kelebihan yang ada pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat yang tak ada pada hari lain. Jadi ada kelebihan-kelebihan tertentu. Sampai Nabi SAW menyebut, barang siapa yang berselawat pada Nabi SAW ni pada hari Jumaat, maka satu selawat, maka dia akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali selawat. 10 kali selawat. Barang siapa yang dia berselawat ke atas Nabi 10 kali. 10 kali. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepadanya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala selawat pada kita ni, menunjukkan apa? Ulama kata, selawat pada Nabi ni doa. Kalau Allah ucap selawat pada kita, dia bukan selawat. Tapi sebenarnya kita selawat pada Nabi ni doa. Tapi kalau Allah ucap selawat pada kita ni, maka selawat itu adalah berbentuk rupanya doa. Selamat pada kita. Selamat kamu khairul fahmi. Allahumma salli ala Muhammad. Maka sekali saya ucap selawat pada hari Jumaat itu, maka Allah ucapkan selamat pada saya 10 kali. Ini selamat. Ini dilebihkan pada hari Jumaat, dilebihkan pada hari Jumaat. Dan juga berlaku hari kiamat juga pada hari Jumaat. Jadi itu di antara yang dimulakan, iaitu penciptaan Adam adalah pada hari Jumaat. Dimasukkan Adam ke dalam syurga pada hari Jumaat. Dikeluarkan Adam, diturunkan ke muka bumi pun pada hari Jumaat. Dan ditamatkan bumi ni pun suatu hari pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Pada Jumaat ni satu hari yang amat mulia. Disebut sebagai penghulu hari Jumaat. Sehingga hari Jumaat ni ada satu hadis rawahul Muslim. Special hari Jumaat. Kan? Daripada hadis rawahul Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. Dan janganlah kamu mengkhususkan pada malam Jumaat. Pada malam Jumaat tu Nabi larang. Nabi ni dilarang. Nabi dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan. Kan? Cuma ada satu larangan pada hari Jumaat ni. Lain semua boleh buat. Cuma larangan di pada hari Jumaat, jangan kita mengkhususkan pada malam Jumaat. Malam lah, siang tak apa. Malam Jumaat kita khususkan biqiyamin. Daripada kita ni bangun malam untuk solat tahajud kerana niat esok Jumaat. Tak boleh. Itu Nabi larang. Dan Allah melarang dia. Untuk kita mengkhususkan pada malam Jumaat dengan solat malam. Kenapa bangun malam ni? Kerana malam ni malam Jumaat. Wala takhtassu. Dan jangan juga kamu mengkhususkan niat Yaumal Jumu'ah. Pada hari Jumaat itu special. Pada hari siang Jumaat pula, jangan kamu khususkan satu ibadat yang dinamakan bisiyamin bainal ayyam. Daripada hari-hari lain tak apa. Jangan pada hari Jumaat, jangan puasa. Kamu khususkan puasa, jangan. Jangan. Nanti saya akan terangkan nanti. Okey, illa ayyakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Melainkan
Dia kata kamu berpuasa itu ataupun jika sekiranya ia jatuh pada hari seorang kamu berpuasa padanya. Sama juga dengan solat. Kamu jangan solat mengkhususkan Jumaat, melainkan jatuh pada hari itu memang hari yang kamu nak solat. Contoh terbangun malam nak solat. Tapi bukan bangun malam semata-mata kunci jam malam tu, niat malam ni malam Jumaat. Nah, kita nak bangun malam untuk qiyamul lail. Malam lain tak buat. Satu malam kita nak bangun setiap malam. Ustaz, malam ni malam Jumaat Kliwon. Orang Jawa ni dia kata malam Jumaat Kliwon. Maka dia pun nak baca. Dia pun nak bangun malam untuk menghidupkan malam dengan qiyamul lail, dengan solat malam. Lain tak apa. Bangun malam dengan baca Quran, bangun malam dengan lain tak apa. Tapi jangan mengkhususkan. Perkataan khusus ini bukan kata malam Jumaat tak boleh qiyamul lail, bukan. Yang dimaksudkan dengan Nabi SAW dilarang ini adalah mengkhususkan. Bangun malam ada special. Kenapa bangun malam ni? Malam Jumaat malam ni. Kenapa qiyam malam Jumaat malam ni? Kenapa puasa ni? Kamu puasa apa ni? Kerana hari Jumaat hari ni. Hari ni kan ada Jumaat. Sebab tu saya puasa. Kerana kelebihan Jumaat, jadi saya puasa. Nabi larang. Begitu juga dengan malam tu. Malam tu kita dilarang untuk kita khususkan bangun malam kerana malam Jumaat. Jadi ibu-ibu semua, Jumaat ni banyak boleh buat. Jangan khususkan satu benda. Tapi sekiranya, yang dikata gini, wala takhtassu, ataupun illa, melainkan, memang kamu ni jenis orang yang solat malam. Ataupun memang waktu tu memang kita nak solat malam. Ataupun besok, contohnya ini malam Jumaat. Contoh, Khamis malam Jumaat. Kita lepas baca Yasin tu besok cuti. Kan? Kita malam ni nak segar sikit, kita baca. Kita bangun malam, solat. Tapi tak ada niat pun malam ni malam Jumaat. Ataupun memang kita setiap malam bangun untuk kita qiyamul lail. Kita bangun malam tahajud. Jadi kita bangun tahajud. Ataupun memang kita terbangun terkencing. Kita nak berak segar pula mata. Ambil wuduk keluar, rasa tak ngantuk pula mata. Ambil sejadah, pakai telekong solat. Tak ada masalah. Sebab kita memang tak ada fikir pun besok Jumaat. Tak ada. Ataupun memang kerana esok ni anak nak ambil SPM. Kan? Jadi malam tu kita bangun malam. Kerana anak nak ambil SPM. Bukan kerana besok Jumaat. Anda faham tak? Ataupun puasa sama juga. Kita nak qada puasa besok Jumaat. Tak apa. Sebab puasa tu memang jatuh pada hari kamu nak puasa tu Jumaat. Tapi kita bukan puasa kerana khusus Jumaat. Tapi kerana puasa qada, kerana jatuhnya Jumaat tu hari Arafah, jatuhnya 10 Muharram ataupun 9 Muharram, atau jatuhnya kerana kita nak puasa memang kerana kita angkat tudung saji, tengok tak ada makanan. Tak ada makanan. Tengok tak ada makanan, man. Long, ada makanan tak? Tak ada, mak. Telur ada, telur pun tak ada, mak. Jadi kita pun puasa. Tak apalah mak puasa hari ni. Yang saja nak puasa sebab tak ada apa. Bukan niat Jumaat. Maka boleh. Maka boleh. Cuma jangan bahawa niat puasa kerana hari ni Jumaat kita puasa. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Islam. Okey, boleh faham tak apa ke ataupun boleh ibu-ibu semua. Kalau tak faham boleh WhatsApp, boleh WhatsApp, boleh chatting dan juga boleh unmute lah. Ustaz minta maaf sekejap. Bila Ustaz cakap macam tu kan, sebelum ni ada juga macam terlintas macam ni. Bila malam Jumaat tu mengantuk sangat, tidur awal. So bila terjaga tu dia jadi lintasan macam ni. Ya Allah, sayangnya malam Jumaat ni kurang mengaji. Maknanya adakah dia jadi terniat macam nak lebihkan amalan sebabkan Jumaat tu? Tak apa. Mengaji tak apa, memang perlu. Macam Selawat memang perlu. Okey, baik. Yang tak boleh sini adalah qiyamul lail, dibangun malam untuk solat. Dengan puasa kan? Dengan puasa. Sebab tu puasa kita kan tak puasa. Mana ada puasa Jumaat? Ya betul. Okey, terima kasih Ustaz. Ya Allah, risau dah. Harid lah. Tapi kalau kita bangun malam nak baca kafi, okey. Baik. Al-Imamul Munawi rahimahullah ta'ala, dia kata malam Jumaat tu dah boleh baca kafi dah. Barang siapa yang membaca kafi 7 hari seminggu tu dapat cahaya, maka dia boleh mula-mula boleh baca malam tu, dia baca separuh dulu kan contohnya. Dia baca malam tu dah. Baca kafi separuh. 1 sampai ayat 50. Boleh. Nanti besok lepas subuh dia baca lagi separuh. 50. Dan petang nanti lepas zuhur dia baca lagi 10. Maka habis surah kafi. Maka boleh. Ataupun dia nak baca berulang-ulang. Malam Jumaat baca. Siapa yang nak baca malam Jumaat dia baca. Siang Jumaat dia baca lagi. Nak baca malam baca Quran, baca Yasin. Nak selawat. Lebihkan daripada hari lain. Memang disuruh oleh Nabi. Hari Jumaat memang Nabi kata special. Siapa selawat dia punya lebih pahala. Siapa baca kafi ada kelebihan dia. Siapa baca begini ada kelebihan dia. Siapa yang sedekah pada hari ini ada kelebihan dia. Ini Jumaat. Siapa yang ziarah kubur ada kelebihan dia. Tapi cuma dilarang mengkhususkan untuk solat saja. Tapi kalau dia memang ahli solat, maka boleh.
Ataupun dia memang nak bangun, terbangun malam, dia baca, dia solat malam. Tak ada masalah. Cuma jangan niat kerana aku solat tahajud ini kerana ni malam Jumaat. Kerana ni malam. Tapi kalau kita bangun tahajud kerana memang tak ngantuk mata, tersedar, bangun. Tapi bukan niat khusus untuk, macam puasa juga sama. Kita boleh niat puasa kerana hari ni adalah hari nak qada puasa. Hari ni adalah hari Arafah dan sebagainya. Hari tak ada makanan. Jadi saya nak puasa dan sebagainya. Wallahualam. Allah kerana ni Syaban ataupun ni Rejab. Saya puasa ni kerana banyak bulan Rejab. Kerana saya puasa kerana ni adalah hari Syaban. Bulan Syaban Nabi suka puasa. Jadi saya suka puasa. Jadi niat saja aku puasa bulan Syaban. Bukan puasa Jumaat. Puasa hari Jumaat. Wallahualam. Lain amal memang dapat tambah. Baca Quran, selawat kan? Nabi SAW. Jadi insyaAllah tu di antara sedikit banyak. Okey, saya baca mesej Okey, sekejap. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Kak Rafiah Yaakob. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Kak Suwaya Mat Zahagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rohana Kasim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni pun bagi salam ni pun kalimah syurga. Mak Jahalijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Admin Yasin Pagi, Rosniyati Mansur, Bunda Rosni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, Kak Rahmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Kak Rosma Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin amin ya rabbal alamin. Kak Aslina Hawalid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Normawati Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hendrawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isra Linda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin amin doanya. Latifah Hussein. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayyidul Ayyam. Betul. Dipanggil juga Sayyidul Ayyam. Okey, insyaAllah. Kak Iman Serina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Ustaz, kadang-kadang orang kaitkan malam Jumaat ada roh. Ya betul. Sebab tu mungkin berpandukan daripada kitab roh. Kitab. Mana kitab roh? Kalau kita tengok kitab Sakaratul Maut. Ni Sakaratul Maut ni, boleh buka lah kitab ni. Betul lagi kitab roh. Mana kitab roh saya? Dia ada juga cerita pasal malam Jumaat. Kitab roh malam Jumaat dia ada sebut. Iaitu ketika mana satu sahabat, satu tabi'in yang beriman ni dia mimpi. Dan dia mimpi bukan sikit. Ramai orang tabi'in yang bermimpi, sahabat Nabi bermimpi bahawa dia bermimpi dia bertemu dengan seorang orang roh, orang yang mati. Maka dia kata, adakah kamu berjumpa dengan sekian fulan bin fulan? Maka dia kata, ya, kami akan berkumpul setiap malam Jumaat untuk bertemu dengan roh-roh kawan-kawan sahabat-sahabat kami. Jadi memang dia dalam banyak riwayat mimpi, orang-orang soleh, mereka ni, orang roh-roh ni akan bertemu pada malam Jumaat, akan berkumpul di kubur, di perkubur. Mereka kembali balik ke alam di perkuburan tu untuk bertemu dengan orang-orang soleh di kalangan orang di situ. Jadi itu di antara pertemuan orang-orang soleh. Pertemuan orang-orang soleh. Itu ada disebut. Tapi riwayat ni mimpi. Bila mimpi ni kita cuma sebagai panduan sajalah. Panduan hidup saja. Tadi menjadi sebagai syariat. Sebagai syariat. Sebab tu dia kata roh ni kalau lalu kubur malam Jumaat. Roh lalu kubur malam Jumaat. Dia itu dikaitkan dengan peristiwa malam Jumaat. Orang Melayu dia lebih-lebihkan lagi. Padahal malam Jumaat tu adalah roh-roh yang dikembali ke kubur. Tapi roh memang tak ada menjelma. Kita akan nampak roh. Roh ni ghaib. Tak ada lagi riwayat dalam hadis Nabi, roh boleh menjelma. Roh boleh menjelma. Kalau kita nampak roh tu, kita nampak benda-benda, maksudnya itu bukan roh. Itu adalah syaitan ataupun malaikat yang boleh menjelma. Ataupun pandangan mata kita je lah. Lalu kubur padahal lampu, padahal kain putih tu tisu terbang. Semua dia angkat hantu. Wallahualam. Okey, jadinya wallahualam. Itu je antara. Okey, Kak Maimun Harul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Syam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, settle hari Jumaat. Jadi malam Jumaat kita banyak benda selawat kita boleh. Tapi kalau memang jenis bonda-bonda semua ni memang ahli tahajud, maka silakan. Jumaat jangan tak buat. Macam Rejab ni kita memang puasa sunat straight, tak apa. Jumaat pun boleh. Tak ada masalah. Ada gandingan dia. Maksudnya bukan puasa Jumaat, puasa kerana Rejab. Nak banyakkan puasa sunat ni. Buat. Tapi jangan puasa niat Jumaat. Itu tak boleh. Macam Sabtu, niat Sabtu tunggal tak boleh. Dia kena gandakan dengan Ahad ataupun gandakan Jumaat. Maksudnya jangan satu tunggal. Maksudnya gandakan. Maksudnya kita memang orang jenis puasa. Orang jenis puasa, maka boleh puasa. Tapi kalau jenis memang khususkan, itu tak boleh. Malam Jumaat juga sama. Nak bangun malam boleh. Tapi jangan bezakan.
Antara malam Kliwon, Jumaat Kliwon, Jumaat sebagainya, minggu pertama, minggu kedua. Wallahu a'lam. Jadi selesai. Jadi selesai. Kalau ada apa-apa lagi, mungkin boleh tanya. Tapi kalau tak ada apa-apa, kita sambung dalam bab yang ke-17. Baru masuk bab 17. Iaitu rupa bentuk Nabi Adam. Dan rupa bentuk Nabi Adam dan juga kalimah Assalamualaikum. Asal usul kalimah Assalamualaikum. Bagaimana Nabi diajar? Untuk Nabi Adam diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana cara beri salam. Dan kalimah itu adalah merupakan kalimah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya baca dulu hadisnya, mungkin saya nak selesaikan mungkin lama ni. Okey, masuklah bab yang ke-17. Bab yang ke-17. Dia penerangan dia mungkin yang depan lah. Yang depan. Yang minggu depan. Jadi ini saya nak baca dulu hadisnya. Yang mungkin sebelum lagi kita akan mulakan. Iaitu bab yang ke-17. Dimulakan dengan hadis Nabi SAW. Daripada hadis yang disebut sebagai hadis Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadisun sahih. Hadisun sahih. Kalimah-kalimah ni kita tahu kalimah Alhamdulillah. Apa kelebihan dia? Iaitu syukur. Subhanallah ada kelebihan dia. Kan? Kerana nak menyucikan Allah dari sebarang kelemahan. Allahu Akbar ketika mana kita gembira. Semangat, gembira, Allahu Akbar. La ilaha illallah ada kelebihan dia. La ilaha illallah ada kelebihan. Astaghfirullah pun ada kelebihan dia. Ada kelebihan dia. Hari ni kita banyak cerita pasal selawat. Tapi kita lupa istighfar. Sedangkan istighfar itu dalam Quran surah Nuh kan. Ketika Nabi Nuh suruh kita istighfar. Jadi dalam keadaan buntu, maka banyakkan istighfar. Maka selesai masalah. Okey. Rupa dan kemudian dimulakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu Adam, maka telah Allah ciptakan Adam, wa tuluhu situna zira'an, maka Allah telah menciptakan di tinggi dia tu adalah 60 zira'a, hasta. Hasta ni macam mana? Tinggi dia 60 hasta. 60 hasta macam ni. Okay. Bentuk Adam ni, tinggi Adam ni 60 hasta. Tinggi Adam adalah 60 hasta. 60 hasta ni kalau tengok betul-betul, dia lebih kurang bangunan 8 tingkat. Siapa pernah pergi Jeddah? Tinggi Jeddah. Kalau kamu tengok, kita pergi Jeddah, kita akan nampak satu replika. Replika Nabi Adam. Nabi Adam kita akan nampak replika. Dia bukan replika Nabi Adam, replika jubah. Dia buat satu benda tinggi ni. Replika tu macam dia satu jubah warna putih. Jubah warna putih. Dan kemudian jubah tu dia besar, dia macam jubah untuk Nabi Adam. Nabi Adam. Jadi tinggi dia tu Nabi Adam ni adalah 60 hasta. Tinggi. Kalau tengok betul-betul dia macam bangunan 8 tingkat. Apartmen 8 tingkat. Tinggi. Jadi jangan main-main dengan atuk kita Adam. Kalau hari ni kita ni cucu dia. Kalau kita main kuda-kuda dengan Adam, jatuh boleh mati. Jadi kalau kita kan cucu kita kan naik kat badan kita duduk main kuda, atuk cucu main kuda. Okeylah. Tapi jangan main-main dengan atuk kita Adam. Kita main kuda-kuda dengan dia, kita terjatuh daripada tengkuk dia, jatuh boleh mati. boleh mati. Okey, sama je. Adam dengan Hawa ni lebih kurang. Lebih kurang lah. Sebab Adam kan dia punya pasangan kan Hawa. Dia bukan Hawa Hawa. Dia bukan Hawa, tapi ada 2 W. Jadi biasakan dengan nama Hawa tu dengan 2 W. Double W. Hawa. Dia punya ha lepas ni waw, dan kemudian waw tu ada sabdu. Itu hadis Nabi tu, Sahih Muslim. Hawa. Jadi belakang dia ada hamzah. Ada hamzah. Jadi biasakan dengan nama yang betul. Hawa. Jadi ejaan dia Jawi dia macam ni. Hawa. Ini. Ini ha. Ini bari atas. Waw. Sabdu. Bari atas. Alif. Hamzah. Okey. Ni. Hawa. Jadi ada. Ni hadis Nabi ni memang banyak kali disebut oleh Nabi
nama Adam, nama isteri Adam, iaitu Hawa. Ibu kita Hawa. Jadi kita kena kembali balik kepada hadis sebenarnya. Kembali balik kepada nama yang Nabi panggil. Macam Aisyah. Bukan Aisyah, tapi Aisyah. Macam juga Nabi SAW memanggil Aisyah dengan panggilan Humaira. Panggilan Humaira. Dipanggil dengan perkataan Humaira. Bukan Humaira macam ni ejaan dia. Humairah. Mana ejaan ni mati ni. Humaira. Okey. Nabi panggil begini. Okey. Ini perkataan yang Nabi panggil. Humaira. Sama je. Humaira. Belakang dia Hamzah. Bau makna dia yang pipinya kemerah-merahan. Pipinya kemerah-merahan. Humaira. Macam juga nama anak saya. Nama Hasna. Semua sama. Anak saya semua bermula dengan Ha. Kemudian hujung dia semua Hamzah. Ni. Hasna. Hasna ni. Ni. Sama juga. Sebab tu nama ni. Hasna. Ni sama juga. Tak betul. JPN tak bagi. Jadi saya buat gini je lah. Saya buat gini je. Humaira. Buat gini je. Okey. Begitu je lah. Humaira. Tapi kalau kita buat Humairah macam ni, kan? Ni maknanya pink. Kalau Humairah dalam bahasa Inggeris adalah warnanya pink. Ni. Humairah maknanya pink. Kalau ejaan Humairah maksudnya lain ke? Ya, lain. Humairah maknanya pink. Contoh ejaan Humairah macam ni. Humairah. Mim ya ra tamarbutah. Tamarbutah. Yang ni maknanya pink. Saya ajar dekat dalam chatting tu. Humairah maknanya pink. Humaira maknanya pipi yang kemerah-merahan. Ini panggilan Nabi kepada Aisyah. Lepas tu kembali balik. Jangan letak nama sembarang-sembarang. Bukan letak nama lah, tak salah. Nama pink. Tapi kita kan nak nama panggilan Aisyah. Panggilan Nabi kepada Aisyah. Jadi namanya Humaira. Lain tau. Pink lah nama warna. Kalau Humaira, maknanya pipi yang kemerah-merahan, maksudnya yang comel. Yang comel. Macam Hasna. Hasna tu maknanya adalah matahari, namanya baik. Kalau Hasna, maknanya baik. Tapi kalau Hasna, nama anak saya tu kan, tadi tu, yang lepas saya letak tu, maknanya adalah matahari, yang cahaya matahari, yang Hasna, yang sangat baik. Cahaya matahari tu, cahaya matahari pagi, yang keluar pada waktu syuruk tu, isyraq tu, matahari pukul 7.20, matahari yang oren tu, keluar ataupun yang warnanya cerah sikit dalam pukul 7.30 sekarang ni, selepas kita nak solat duha awal tu, matahari tu dipanggil oleh Nabi Hasna dalam hadis sahih. Matahari yang sangat paling baik. Jadi disebut Hasna. Kalau Hasnah baik, tapi kalau Hasna cahaya matahari yang baik. Akan berbeza. Maknanya berbeza. Jadi moga-moga itu tak. Okey. Bukan Hasna, Hasna. Hasna. Atas ada buat tu. Hasna saja. Okey gini. Hasna. Ada Hamzah belakang dia. Ada Hamzah belakang dia. Tapi kalau JPN dia tak bagi letak. Dia tak bagi letak. Okey. Tinggi Adam ini namanya, tingginya adalah 60 hasta ataupun kalau dikira daripada meter 27 meter. Kalau dikira daripada meter, kiraan meter adalah 27 meter. Kita tengok 27 meter macam mana tinggi dia. 10 meter, 20 meter, 30 meter. Hampir ataupun lebih kurang 30 meter. 30 meter. Kalau kita kira 30 meter tengok. Kalau 100 meter jauh sangat. Bangunan 30 meter. 30 meter. Okey. Boleh faham InsyaAllah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey. Jadi itu antara tinggi Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi insyaAllah moga-moga kita diberikan keafiatan, kekuatan pada diri kita. InsyaAllah saya masa ni je lah. Nanti akan beri salam kepada apa. Okey. Kita baca sedikit Menurut Muhammad Anwar Al-Syekh Al-Kashmiri, ketika mensyarahkan bahawa ketinggian tersebut adalah ketinggian Nabi Adam, dia kata paling khususnya ketinggian Adam di syurga, di dalam syurga. Berikut dalam kitab Faid Al-Bari, wa yuhtamalu ay yakuna muradul hadis annahu kana qadru tawlihim hadha fil jannah. Dia kata
hadis yang dikatakan 60 hasta tadi tu, maksud hadis tersebut adalah kadar tinggi mereka dalam syurga, bukan di bumi. Allah letakkan tinggi mereka tu dalam syurga. Setelah dia kata begitu, maksudnya dia kata bahawa yang muktamad sekali, dia kata benda tu berlaku, dia kata tingginya Nabi Adam ni dalam syurga. Ataupun dalam Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata fazahiruhu annahu kana mufrita at-tauli fi ibtida'i khalqihi. Maksudnya 60 hasta itu, zahirnya itu, ketinggian itu, yang keterlaluan itu adalah pada awal ciptaannya. Fi ibtida'i khalqihi wa zahirul haditsil sahih. Ni disebut dalam kitab Rawahul Bukhari wal Muslim, dalam kitab Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam syarah dia. Zahirnya innahu khuliqa fi ibtida'il amri, iaitu menurut awal penciptaannya. Menurut zahir hadis ini, maka dikata pada awalnya adalah 60 hasta, ini adalah muktamad. Maksudnya pada zahir ketinggiannya yang keterlaluan itu adalah pada awal penciptaannya. Tapi saat mana diletakkan pada penghujungnya, maka setelah diturunkan ke muka bumi, maka wallahu a'lam. Kata-kata bahawa pencitraan, maka ketika mana Adam ni, ketika mana dicipta, diturunkan muka bumi, maka tak ada riwayat. Maksudnya tak tahu adakah Adam ni dikecilkan ke untuk saiz di bumi ataupun tidak. Yang ini sebagai ulama kata iya, dikecilkan. Sebagai ulama tak meletakkan, tak mensyarah sebab tak ada hadis. Tidak ada hadis. Jadi daripada kita ni, tanyalah orang-orang yang memang pengkaji. Benda ni tak ada masalah pun. Kalau kita kata bahawa Adam ni waktu saat bumi ni turun, di badan dia kecil, tak ada masalah. Cuma waktu saat awal kejadiannya Adam tu tinggi 60 hasta, ni wajib percaya. Di syurga. Wajib percaya. Ni beriman kepadanya adalah wajib. Tapi kalau saat mana diturun muka bumi, kita kata bahawa ada kajian kata bahawa dia mungkin dikecilkan sebagainya, ni tak ada riwayat. Ada yang mungkin daripada Israeliat, maka yang dikata bahawa ada yang dikecilkan Adam. Tapi ini cuma Israeliat. Saya tak nak bagi sangat. Cuma atas kita lah. Tapi kalau dari diri saya, wallahu a'lam. Saya tak perlu perbincangan lah. Perbincangan benda ni. Jadi nak bincang tak ada masalah pun. Sebab benda ni tak ada kaitan dengan akidah. Tapi kalau yang di syurga, wajib percaya bahawa Adam diciptakan 60 hasta. Tingginya. Tapi itu wajib percaya. Namun kesimpulannya, memang benar terdapat hadis yang sahih menyebut perihal ketinggian Adam pada 60 hasta di syurga. Namun tidak ada riwayat yang kuat setaraf di atas menyebut ketinggian Adam masa di bumi. Tak ada. Walaupun ada pun, dia cuma disebut sebagai Israeliat. Ada yang kata dikecilkan. Itu cuma Israeliat. Cerita-cerita yang tidak ada sandaran yang kuat. Tapi disebut juga dalam ulama. Cuma tak ada riwayat yang kuat setaraf menyebut ketinggian Nabi Adam di bumi 60 hasta tu tak ada. Jadi wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah ya kita ada pertanyaan lagi insya-Allah. Kemerah-merahan, betul. Pipi yang kemerah-merahan, betul. Asna. Okey, insya-Allah. Makam Nabi Adam ada di mana? Wallahu a'lam. Sebab makam Nabi Adam seingat saya, nanti kena balik, saya lupa. Nanti tengok. Saya kena tengok ni apa, Qasasul Anbiya. Dalam Qasasul Anbiya nanti dia akan letak mana Adam punya buku. Dia nanti saya akan tengok. Tapi ini semua riwayat yang lemah. Dia tak ada tentuan mana yang tepat macam juga Ashabul Kahfi. Kat mana gua yang tepat? Ada kata di Jordan, ada yang klaim bukan di Jordan, tempat lain. Jadi kita nak tengok bahawa benda tu tak ada ketepatan yang paling tepat di mana kubur Nabi Adam. Kubur jasad Nabi Adam. Tapi ada riwayat daripada Imam Ibn Katsir, ulama-ulama meletakkan kubur Nabi Adam di mana. Ada yang kata di mana, di Syam. Bukan Syam, di Syria. Di Syria. Wallahu a'lam. Kita tengok balik nanti saya akan baca balik di kitab-kitab, sebab saya tak berani sebut sebab saya kena buka balik kitab balik untuk tepat, mana ketepatan yang mana ulama-ulama mensyarahkan, manakah tempat-tempat yang paling dekat dengan sahih, dekat yang paling tepat di kubur Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Jadi wallahu a'lam. Jadi insya-Allah yang baik datang dari Allah,
yang buruk, daripada kelemahan daripada diri saya sendiri. InsyaAllah admin ada baca al-muq tidak? Ataupun dah baca tadi? Baca apa Ustaz? Okey, Silakan. insyaAllah. Okey, insyaAllah sebelum kita mulakan, untuk sahabat-sahabat kita buka Al-Quran, maka kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور.
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن rahmati kami ya Allah, rahmati kami ya Allah dengan Al-Quran yang kami baca pada malam ini ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan. Jadi kalau Al-Quran yang kami baca ini ya Allah sebagai imam ikutan kami, sebagai cahaya menerangi kami, sebagai hidayah petunjuk kami, sebagai rahmat kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Allah, sebagai syifa dan penawar bagi penyakit-penyakit yang kami hadapi, wahai Allah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina. Di saat mana kami dilupakan, dilekakan, dilalaikan, ya Allah, Engkau selalu ingatkan kami untuk kami dapat selalu membaca Al-Quran. Di saat mana kami malas, Engkau rajinkanlah kami, ya Allah. Wa'allimna minhu ma jahilna. Di saat mana kami jahil, ajarkanlah. Di saat mana kami tidak faham, fahamkanlah. Di saat mana kami tidak pandai-pandaikanlah kami membaca Al-Quran. Warzuqna dan berikan kepada kami rezeki, ya Allah. Tilawat suratul Mulk untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk, ya Allah. Fi kulli laylah, pada setiap malam, ya Allah. Warzuqna dan berikan kepada kami rezeki, ya Allah. Tilawat suratul Yasin untuk kami dapat membaca surah Yasin fi kulli lailatil Jumu'ah, sekurang-kurangnya ya Allah pada hari Jumaat dan malam Jumaat, ya Allah. Warzuqna dan berikan kepada kami rezeki, ya Allah. Tilawat suratul Kahfi, ya Allah, kami dapat membaca suratul Kahfi fi kulli yaumil Jumu'ah, pada sekurang-kurangnya pada hari sepanjang hari Jumaat, ya Allah. Warzuqna, berikan kepada kami rezeki, ya Allah, dan juga kesempatan tilawat Al-Quran untuk kami dapat membaca Al-Quran ana al-lail wa atrafan nahar, di sepanjang malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan, jadikan Al-Quran yang kami baca ini sebagai hujjah, wa syafa'atan fil qabr, dan juga sebagai syafaat kami di dalam kubur, ya Allah. Wa syafa'atan fi yaumil mahsyar, dan juga sebagai syafaat kami di yaumil mahsyar, ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu a'lam. InsyaAllah. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Apa yang kita dapat hari ini ialah kelebihan dan keistimewaan hari Jumaat dan malam Jumaat.
Dan begitulah rupanya kisah Nabi Adam yang Ustaz ceritakan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita, yang mujahadah dengan majlis ilmu setiap hari, masya-Allah. Alhamdulillah. Sebelum menutup majlis, izinkan saya membuat sedikit hebahan kuliah esok, Ustaz. Pada pukul 6.45 pagi, kuliah subuh bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan bacaan surah Yasin, doa dan tazkirah dari kisah-kisah Al-Quran. Pada pukul 8 pagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Fazlur Rahimi dengan kitab dengan surah Al-Kahfi, tafsir surah Al-Kahfi. Pada pukul 5.15 petang bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman dengan ensiklopedia perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 8 malam kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdullah bin Tuda dengan kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, dan 9.15 malam kuliah isyak bersama dengan Al-Fadilah Ustaz Afzan bin Abdul Manaf dengan Fardu Ain. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gubernur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu dari kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ila liqa'. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.